Perhatikan apa yang akan berlaku sekarang. Letupan besar ini telah direkam oleh seorang askar Ukraina di suatu tempat di barisan hadapan timur tidak lama dahulu. Dia memegang telefon bimbit menghala ke ufuk dan tahu bahawa sesuatu sedang datang. Apa yang jatuh dari langit di situ ialah FAB-3000, bom berpandu terbesar dalam arsenal Rusia. Ia adalah 3 tan yang mengagumkan dan 1.400 kg bahan letupan tulen. Kawah yang dihasilkannya mempunyai kedalaman 15 meter. Putin menyifatkan senjata seperti ini sebagai tidak dapat dihentikan. Dan selama 2 tahun, dia memang betul. Bandar seperti Avdiivka telah jatuh akibat pengeboman seperti ini. Kharkiv telah diserang berpuluh-puluh kali. Zaporizhia juga. Tetapi pada bulan Oktober 2025, dalam 1 minggu sahaja, Rusia telah menjatuhkan 1.370 bom seperti itu ke atas Ukraina. Di sepanjang kawasan hadapan sepanjang 700 km, pada bulan yang sama, 869 bom telah dijatuhkan. Berapa ramai yang anda rasa telah terkorban akibat semua ini? Ratusan? Ribuan? Berapa banyak bandar yang anda bayangkan telah musnah? Kosong. 8 askar dengan kecederaan ringan. Tiada apa-apa lagi. Tiada bangunan yang musnah. Tiada orang awam yang cedera. Tidak ada yang dipintas, tidak ada yang ditembak jatuh, tiada satupun peluru berpandu Patriot terlibat. Dan apa yang Ukraina temui untuk membuat perkara ini berlaku melibatkan 1 jenaka. Untuk memahami perkara ini dengan lebih baik, anda perlu faham terlebih dahulu apa sebenarnya senjata ini. Dan jawapannya mungkin akan mengejutkan anda. FAB-3000 bukanlah satu teknologi futuristik. Ia adalah bom bodoh dari era selepas Perang Dunia Kedua, yang dihasilkan ketika kesatuan Soviet masih wujud. Tiada GPS, tiada motor, tanpa sebarang sistem panduan. Hanya sebuah rangka logam yang dipenuhi bahan letupan dan dijatuhkan secara bebas dari pesawat. Rusia mempunyai beribu-ribu bom seperti ini yang telah disimpan selama beberapa dekad berlebihan di dalam gudang. Pada tahun 2023, jurutera Rusia mendapat satu idea yang mudah tetapi amat dahsyat. Mereka mengambil bom-bom lama ini dan memasang satu kit padanya. Sayap boleh lipat yang terbuka selepas dilancarkan. Satu penerima GPS. Sebuah komputer kecil. Tiba-tiba, besi buruk dari zaman Perang Dingin bertukar menjadi senjata modern yang tepat. Kit ini dipanggil UMPK. Harganya sekitar $25.000 setiap satu. Untuk Anda bayangkan, sebuah peluru berpandu jelajah Rusia berharga lebih dari 10 juta. Kehebatan skim ini lebih kepada soal kewangan daripada ketenteraan. Tapi ada satu perkara yang mengganggu. 71% elektronik dalam kit ini datang dari Barat. Daripada syarikat seperti Texas Instruments, Intel, dan syarikat dari Ireland serta Jepun. Setiap bom Rusia yang jatuh ke atas Ukraina mengandungi komponen dari Barat di dalamnya. Sekatan bocor di mana-mana. Selama 2 tahun, tiada siapa yang berjaya menghentikannya. Bom-bom ini terbang terlalu laju untuk dikesan tepat pada masanya, terlalu kecil untuk radar, dan dilancarkan dari jarak yang terlalu jauh. Sebuah jet pejuang Rusia Su-34 melepaskan bom itu pada jarak 40-50 km dari sasaran, masih berada dalam ruang udara Rusia. Tanpa perlu memasuki jangkauan pertahanan udara Ukraina. Bom itu meluncur sendiri, tanpa juru terbang perlu mengambil risiko. Pada Februari 2024, Bandar Avdiivka di timur Ukraina jatuh akibat pengeboman ini. Avdiivka mempunyai kira-kira 30.000 penduduk sebelum perang. Orang Ukraina mempertahankan bandar itu selama 10 tahun. Sejak 2014, menentang serangan berterusan. Brigade ke-110 unit utama yang mempertahankan tempat itu telah berada di sana selama 2 tahun berturut-turut tanpa penggiliran, tanpa rehat bertempur dari jalan ke jalan. Dalam masa 48 jam sahaja, di kemuncak pertempuran, 250 bom seperti itu jatuh ke atas Avdiivka. Fikirkan tentang itu sejenak. Lebih daripada 1 bom setiap 12 minit. Selama 2 hari penuh.
Setiap satu membawa antara 500 hingga 3.000 kilogram bahan letupan. Bunker-bunker Ukraina yang dibina untuk menahan artileri biasa telah dihancurkan menjadi debu. Bangunan-bangunan mulai runtuh antara satu sama lain. Apabila para pembela akhirnya berundur, bandar itu telah menjadi runtuhan. Ini adalah kali pertama dalam perang Rusia berjaya memperoleh keunggulan udara di kawasan tersebut. Dan ia menunjukkan kepada dunia bahawa bom-bom ini bukan sahaja berkesan, ia mampu mengubah hasil sesuatu peperangan. Dan disinilah kisah ini mula menjadi pelik. Kerana yang mengubah keadaan ini bukanlah sebuah tentera. Bukan Pakatan Barat. Bukan peluru berpandu baru dari NATO. Ia adalah sesuatu yang sama sekali berbeza. Sesuatu yang boleh mentakrifkan semula bagaimana peperangan akan diputuskan pada abad ke-21. Tetapi kemudian, sesuatu mula berubah. Orang Ukraina mendapati bahawa bom-bom itu, walaupun sangat tepat, mempunyai satu kelemahan, satu tumit Achilles. Untuk mengenai sasaran, bom-bom itu hanya memerlukan satu perkara sahaja. Isyarat satelit. Tanpa isyarat itu, bom tersebut menjadi buta. Ia terus terbang, masih meletup, tetapi ia kehilangan sama sekali petunjuk tentang kedudukannya. Ia boleh jatuh di mana-mana sahaja. Di padang kosong, di dalam hutan. Kadang-kadang ia jatuh semula di wilayah Rusia. Cukup sekadar mengganggu isyarat itu. Dan orang Ukraina mula melakukan perkara yang sama dengan menggunakan peranti yang dipanggil alat pengacau isyarat. Peralatan yang mengeluarkan hingga radio pada frekuensi yang sama dengan GPS menyebabkan komputer bom menjadi tuli. Versi pertama antena Rusia yang menangkap isyarat ini dipanggil Kometa. Ia hanya mempunyai 4 elemen. 4 penerima kecil cuba menangkap isyarat itu, walaupun terdapat gangguan di sekitarnya. 4 alat pengacau isyarat Ukraina sudah cukup untuk mengalahkannya. Selama berbulan-bulan, berjuta-juta dolar bahan letupan Rusia mula jatuh di ladang-ladang kosong. Jet pejuang Rusia mula memerlukan 8, 10, 16 bom untuk mengenai satu sasaran sahaja. Ketepatan merosot dengan teruk. Tetapi Rusia tidak berdiam diri. Mereka telah mengemaskini antena. Versi baharu mempunyai 8 elemen, 2 kali ganda daripada versi sebelumnya. Peranti pengacau Ukraina berhenti berfungsi. Ukraina telah melabur dalam lebih banyak peralatan. Rusia membalas dengan 12 elemen, kemudian 16. Setiap versi baharu, semakin banyak pengacau yang ditumpukan bersama diperlukan untuk menewaskan hanya satu bom. Sampai satu tahap, 100 pengacau yang digabungkan pun tidak cukup untuk menewaskan versi terbaru Kometa. Seorang pakar Ukraina membandingkan perlumbaan ini dengan enigma semasa Perang Dunia Kedua. Mesin penyulitan Nazi itu yang kelihatan mustahil untuk dipecahkan dan telah meragut jutaan nyawa sehingga perisikan British akhirnya berjaya menyasulitnya. Kometa Rusia itu sedang menjadi enigma pada zaman kita. Dan Ukraina sedang kalah dalam perubahan ini. Pada saat itulah watak utama dalam cerita ini muncul. Dan dia bukan seorang jenderal, bukan seorang saintis, malah bukan seorang tentara. Pada Februari 2022, pada hari-hari awal pencerobohan Rusia, sekumpulan orang awam Ukraina telah mendaftar dalam pasukan pertahanan wilayah di Kiev. Mereka adalah lelaki biasa, berumur sekitar 35 hingga 40 tahun. Mereka datang dari dunia perniagaan, bukan dari angkatan tentera. Tiada seorang pun daripada mereka mempunyai latihan ketenteraan. Ketua kumpulan ini sehingga hari ini hanya dikenali dengan nama samaran Alquimista. Pasukan kecil ini, yang kemudiannya mengambil nama Vigilia Nocturna, telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh tentera rasmi Ukraina. Mereka mencari jurutera-jurutera Soviet lama itu. Lelaki-lelaki yang telah lama bersara, yang pernah bekerja di institut-institut tentera pada zaman Kesatuan Soviet. Tuan-tuan, ini masih ingat dengan terperinci bagaimana sistem peluru berpandu dan bom Rusia berfungsi secara dalaman, kerana merekalah yang membantu mereka bentuk sebahagian daripadanya beberapa dekad yang lalu. Vigilia Nocturna telah mencari di kilang-kilang terbiar, arsip yang dilupakan, dan juru teknik yang sudah tidak dicari orang lagi.
Mereka menggabungkan pengetahuan lama dari era Perang Dingin dengan teknologi digital yang baru. Ia adalah sebuah pasukan yang dibantu oleh veteran perang yang telah berakhir 30 tahun yang lalu. Dan mereka mula membina jammer mereka sendiri. Tanpa wang dari kerajaan, tanpa pesanan dari tentera, 5 peranti pertama dibayar dengan wang mereka sendiri. Pemasangan pertama berlaku pada Februari 2023 di Kharkiv dan Zaporizhia, 2 bandar yang paling banyak dibom di Ukraina. Mereka menamakan sistem itu sebagai 5. Dan disinilah bermulanya bahagian pelik dalam cerita ini. Membina jammer itu hanyalah separuh daripada masalah. Separuh lagi adalah untuk meyakinkan semua orang bahwa ia benar-benar berfungsi. Dan untuk itu, pasukan Vigilia Nocturna terpaksa menyelesaikan 3 halangan yang sangat sukar. Dan yang pertama sekali adalah yang paling tidak dijangka. Pertahanan udara Ukraina itu sendiri. Apabila Shahed, drone serangan Iran yang dibeli Rusia dalam jumlah ribuan, mula jatuh di ladang kosong selepas 5 mula beroperasi, tiada siapa percaya bahawa itu adalah kerja jammer. Pengendali sistem Patriot dan pengendali bateri anti pesawat mendapat pujian atas setiap kali sesuatu dijatuhkan. Malah ada laporan nasional di Ukraina yang mengaitkan kejatuhan sebuah Shahed kepada seorang askar. Seorang askar yang dikatakan telah menembaknya dengan mesingan biasa. Vigilia Nocturna menyaksikan semuanya tanpa dapat membuktikan apa-apa. Bayangkan situasinya. Anda telah mencipta satu sistem yang sedang menyelamatkan bandar-bandar seluruhnya. Tapi tiada siapa yang percaya pada Anda. Orang lain mendapat pujian untuk setiap drone yang dijatuhkan. Bagaimana Anda membuktikan bahawa itu adalah peralatan Anda yang berfungsi tanpa menyerahkan teknologi kepada musuh? Merakam video pun tak boleh. Menunjukkan peranti itu secara terbuka lagi tak boleh. Jadi, penyelesaiannya adalah gurauan dalaman. Alkimista telah memprogramkan 5 untuk melakukan sesuatu yang pelik. Apabila sistem itu diaktifkan di sesuatu kawasan, mana-mana GPS yang memasuki kawasan itu akan menunjukkan lokasi tertentu, bukan lokasi sebenar. Isyarat itu menunjukkan bahawa Anda berada di Lima, ibu negara Peru, 13,000 kilometer jauhnya. Ya, 5 versi Ukraina membuatkan GPS mana-mana peranti dalam kawasan liputannya percaya bahawa ia sedang terbang di atas Peru. Ia adalah satu tanda tangan, satu tanda air yang tidak kelihatan. Sesiapa yang mempunyai GPS mudah alih dan berada dalam kawasan yang dilindungi oleh 5 boleh mengesahkan dengan mata sendiri bahawa sistem itu sedang berfungsi. Cukup dengan membaca skrin. Peru. Dan lebih daripada itu, ia adalah satu peringatan yang penuh jenaka yang tertanam dalam setiap drone Rusia yang tersesat arah. Masalah nombor 2 muncul apabila Rusia mengemaskini antena kometa daripada 4 kepada 8 elemen. Versi semasa 5 berhenti berfungsi. Vigilia Nocturna perlu memahami dengan tepat bagaimana penerima Rusia yang baru itu berfungsi dari dalam. Jika tidak, alat pengacau isyarat Ukraina akan menjadi besi buruk. Penyelesaian datang dari tempat yang tidak dijangka. Orang Rusia membeli sebahagian komponen penerima ini dari Cina. Vigilia Nocturna telah mengenal pasti pengeluar Cina yang tepat dan merekrut seseorang dari dalam kilang untuk mencuri spesifikasi teknikal produk tersebut. Seorang perisik Cina yang diupah oleh pasukan Ukraina untuk mencuri satu komponen Rusia. Dengan manual di tangan, mereka membina generasi seterusnya, 5, yang mampu mengganggu bukan sahaja satu jalur frekuensi, tetapi 3 jalur utama yang digunakan oleh sistem satelit di seluruh dunia. Dan masalah terakhir. Baiklah, yang itu adalah yang paling simbolik antara semuanya. Dan untuk memahaminya, Anda perlu tahu satu nama. Stepan Bandera ialah seorang pemimpin nasionalis Ukraina semasa Perang Dunia Kedua. Bagi orang Rusia, dia adalah seorang penjahat sejarah, hampir sinonim dengan segala yang kerajaan Putin tidak suka tentang Ukraina. Bagi sebahagian rakyat Ukraina, dia adalah seorang wira dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Bagi pihak lain, termasuk Poland dan Israel, dia adalah seorang tokoh kontroversi kerana jenayah yang dilakukan oleh gerakan yang berkaitan dengannya semasa perang. Rusia banyak menggunakan nama ini dalam propagandanya sendiri dengan mengatakan bahawa mereka menyerang Ukraina untuk menghapuskan neo-Nazi yang kononnya merupakan pewaris Bandera.
Vigília Noturna sengaja memilih lagu patriotik Ukraina Ayah Kami Ialah Bandera sebagai isyarat bunyi yang dimasukkan oleh 5 ke dalam peluru berpandu Rusia apabila 5 memperdayakannya. Ia bukan pilihan teknikal. Ia adalah pilihan politik. Setiap peluru berpandu Kinzhal, setiap bom gelongsor, setiap drone Shahed yang kehilangan navigasi dalam zon 5 mula menyiarkan dalam komputer itu sendiri lagu patriotik tentang lelaki yang paling diburuk-burukkan oleh Putin. Ini adalah Ukraine menghantar mesej kepada Putin dalam setiap bom yang jatuh di padang kosong. Sekarang tiba bahagian teknikal. Dan ia lebih elegan daripada yang kelihatan. 5 bukanlah pengacau isyarat biasa. Pengacau isyarat tradisional hanya membuat bunyi radio pada frekuensi GPS dengan harapan penerima bom tidak dapat mendengar satelit. Ia seperti menjerit di dekat telinga seseorang supaya orang itu tidak dapat mendengar orang lain. Ia berkesan, tetapi kasar dan boleh dipintas. 5 menggunakan teknik yang berbeza dipanggil spoofing. Daripada membuat bising, dia berbual dengan bom itu. Dia menghantar isyarat GPS palsu dengan lebih kuat daripada isyarat sebenar dari satelit. Komputer bom itu mendengar kedua-duanya tetapi memilih yang paling kuat. Dan yang paling kuat dalam kawasan 5 sentiasa isyarat palsu. Bom itu kemudian percaya bahawa ia berada di tempat lain, biasanya di Lima, Peru. Ia cuba membetulkan haluan untuk sampai ke destinasi yang diprogramkan dan jatuh di tempat yang Ukraine mahu ia jatuh. Bagi peluru berpandu biasa, ini bermakna tersasar dari sasaran beberapa kilometer dan meletup di kawasan kosong. Tetapi bagi peluru berpandu hipersonik seperti Kinzhal, kesannya lebih dahsyat lagi. Kinzhal terbang 10 kali ganda lebih laju daripada kelajuan bunyi, lebih daripada 12.000 km sejam. Apabila komputer percaya ia telah keluar dari laluan dan cuba membetulkan secara mendadak pada kelajuan itu, struktur peluru berpandu itu tidak mampu menahannya. Rangka badan itu terbelah di udara sebelum menyentuh tanah. Angka semasa sukar untuk dipercayai. 58 peluru berpandu Kinzhal telah ditembak jatuh sejak 5 mula beroperasi. 33 peluru berpandu pelayaran telah dialihkan hanya dalam suku pertama tahun 2026. Lebih daripada 10.000 drone Rusia jatuh di ladang, Tasik, atau kadang-kadang sampai ke Romania dan Moldova. Di kawasan di mana 5 beroperasi, lebih daripada 98% bom luncur telah dineutralkan. Putin memanggil Kinzhal sebagai tidak dapat dikalahkan pada tahun 2018. Joe Biden, yang merupakan Presiden Amerika Syarikat pada masa itu, berkata pada tahun 2022 bahawa ia hampir mustahil untuk dihentikan. Pada November 2025, dalam masa hanya 2 minggu, Vigília Noturna telah menembak jatuh 19 daripadanya. Dan sementara 5 beroperasi di Ukraine, satu lagi peperangan selari sedang berlaku. Satu lagi yang jauh lebih bising. Antena Kometa, otak kepada semua senjata berpandu Rusia, dihasilkan di sebuah bandar sahaja. Cheboksary, ibu kota Republik Kecil Chuvashia di tengah Rusia, 975 km dari sempadan dengan Ukraine. Kilang itu ialah VNIIR Progress, sebuah syarikat Rusia. Mereka menghasilkan antena Kometa, tetapi juga komponen untuk peluru berpandu Iskander, peluru berpandu jelajah kaliber, dan juga untuk kapal selam nuklir. Ukraine telah menemui alamat tepat kilang itu dan mula cuba memusnahkannya secara fizikal. Serangan pertama berlaku pada bulan Jun 2025. Dua drone Ukraine yang dipanggil Lyuty telah terbang hampir 1.000 km secara bersendirian di atas wilayah Rusia dalam keadaan senyap selama 12 jam. Mereka telah mengenai bangunan pengeluaran. Kilang itu telah menghentikan operasi. Pada bulan Julai tahun yang sama, serangan baru berlaku. Pada bulan November yang ketiga. Pada bulan Februari 2026 yang keempat. 4 serangan dalam 9 bulan. Setiap satu memerlukan perancangan perisikan, navigasi autonomi,
dan risiko kehilangan drone pada bila-bila masa sepanjang laluan. Ukraine bukan sahaja meneutralkan senjata Rusia secara elektronik, mereka juga cuba menghalang komponen paling kritikal daripada terus dihasilkan. Ini adalah peperangan elektronik dan peperangan kinetik berjalan seiring mengejar matlamat yang sama. Dan mungkin inilah pengajaran paling penting daripada peperangan ini. Peperangan abad ke-21 tidak ditentukan oleh senjata yang paling mahal. Ia tidak ditentukan oleh peluru berpandu hipersonik atau jeb pejuang halimunan atau bom seberat 3 tan. Ia sedang ditentukan oleh pasukan kecil yang tidak kelihatan di bilik yang kurang pencahayaan yang mampu membuatkan senjata paling mahal Rusia percaya bahwa ia sedang terbang di atas Peru. Putin membelanjakan berbilion-bilion. Alquimista membelanjakan beberapa juta. Dan dalam pertempuran ini, Ukraine sedang menang. Sekarang beritahu saya satu perkara. Adakah Anda pernah dengar tentang 5 sebelum ini? Beritahu saya di ruangan komen. Sebab di sini, tanggapan saya ialah ini adalah salah satu kisah perang terbesar yang tiada siapa bincangkan. Jika Anda suka video ini, kongsikan dengan seseorang yang perlu tahu kisah ini. Dan langganlah saluran ini untuk lebih banyak analisis seperti ini. Jumpa lagi di video seterusnya.